Salam mesra dan salam sejahtera. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber sekian lama ini yang memberi sokongan padu kepada Cikgu Liu. Saya harap video-video yang Cikgu upload ataupun quiz-quiz yang Cikgu buat ini membawa manfaat kepada semua ya. Okey, ini Cikgu usaha untuk buat quiz PSB SPM kertas 1 iaitu sebanyak 20 seorang sebagai siri pertama. Kalau saya ada 20 seorang lagi quiz PSB, maka dia jadi siri kedua. Okey. Okay, ini ialah Cikgu sudah lama mengajar pendidikan seni visual. Okey, soalan pertama, media melukis yang tertua sekali di dunia ialah apa? A. Pensel, B. Pastel, C. Pen ataupun D. Arang. Jawapan ialah D. Kenapa D? Sebab asalnya arang ni merupakan arang batang kayu yang terbakar. Kemudian media yang tertua sekali. Kelebihan arang ialah dia menghasilkan kesan gelap yang maksimum, lembut, lebih tepat dan tajam, lolekan yang pantas dan mampu melukis dalam kawasan yang luas pada masa yang singkat. Teknik-teknik melukis arang ialah teknik seperti gosokan, seperti rorekan, seperti basah dan memadam. Okey, soalan nombor 2. Antara berikut bahagian yang manakah tidak mendapat cahaya? Okey, tengok bahagian A ada cahaya tak? Bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Okey, apa jawapan? Jawapan ialah D. Okey, tengok bahagian E dia ada kesan cahaya. Kalau ada kesan cahaya dia lebih cerah, warna lebih cerah. Ini pun ada tetapi kurang banding dengan A. C ialah separa gelap. Okay? Dan D ini terlindung, tidak mendapat cahaya. Untuk kajian itu kita tengokkan kesan pencahayaan. Dia ada pantulan cahaya. Kemudian ada ton melengkung mengikut bentuk objek. Kalau bulat dia melengkung. Ada ton separuh gelap. Kita tengok balik. Ni ton separuh gelap pada bahagian C. Dan ton gelap tidak mendapat cahaya. Memang tak dapat cahaya. Gelap betul ini. Lepas itu kesan pencahayaan objek ini juga ada bayang-bayang. Okey. Soalan 4. Kesan media arang yang tidak melekat pada permukaan kertas boleh diatasi dengan apa? Melapis permukaan dengan plastik roksina. B. Menyembur dengan pemati warna. C. Menggosok permukaan dengan lilin. D. Melapis permukaan dengan cermin roksina. Okey. Jawapan ialah B. Menyembur dengan pemati warna. Biasanya spray clear ataupun spray pen jenama ini ya sesuai untuk spray pada bahagian karya arang iaitu sebagai pemati warna. Okay? Dan karya itu juga lebih tahan lama lah. Soalan 5. Susun teknik melukis tumbuhan berikut mengikut urutan yang betul. Ini biasanya untuk menghasilkan lukisan. Perkara yang pertama ialah kita mesti meneliti cahaya dan bayang. Kalau kamu tahu meneliti cahaya dan bayang ialah jawapan yang 100% betul. Jadi kita tengok yang ada 2 sahaja kita pilih. Ada 2, A ada 2, B ada 2, C ada 2, O, D semua ada 2. Jadi kita tengok lagi. Okay? Kalau 2 ini ialah perkara pertama yang hendak dititik beratkan, dia jatuh pada B. Okay? Jawapan B ada, jawapan C. Jadi kita tinggal 2 ini sahaja. Lepas tu kita tengok.
Lepas meneliti cahaya dan bayang, perkara yang seterusnya ialah kita kena melukis rangka. Okay? Kemudian baru pergi meneliti jalinan dahan dan ranting. Barulah kita menimbulkan bentuk dahan dan ranting tersebut dengan unsur-unsur seni. Okay? Jawapan ialah C. Soalan 6. Teknik yang sesuai digunakan untuk menghasilkan lukisan dengan menggunakan arang ialah teknik apa? Garisan silang sesuai ke? Dapat tak ni arang ini untuk membuat garisan silang yang secara terperinci? Okey. Boleh gunakan teknik gosokan tak? Teknik titik sesuai tak? Gosokan boleh, teknik lorekan, tetapi mana yang lebih sesuai? Okey. Jawapan ialah B, iaitu teknik lorekan. Okay, macam ini dia teknik lorekan. Satu kali lorek boleh dapat permukaan yang luas. Okay, soalan 7. Komposisi yang indah telah diperkenalkan sejak zaman Yunani purba yang dipanggil bermaksud kedudukan subjek utama sebagai bahagian yang indah. Jadi, apakah istilah bagi komposisi yang indah ataupun ini kedudukan subjek utama diutamakan semasa melukis? A. Nisbah keemasan. B. Tertingkat fokus. C. Memahami kesan cahaya dan sebagainya. D. Menfokus ketepatan objek menggunakan pensel. Jawapan ialah A, iaitu nisbah keemasan. Apa itu nisbah keemasan dalam kubahan? Iaitu teknik yang betul dalam memilih sudut pandangan akan menjadikan karya lukisan lebih menarik. Kita pilih sudut pandangan. Komposisi yang indah telah diperkenalkan sejak zaman Yunani purba yang dikenali sebagai nisbah keemasan, iaitu kedudukan subjek utama sebagai bahagian yang indah. Kita letakkan pokok, contohnya pokok, kita letakkan pokok di bahagian mana? Di hadapan. Kemudian macam mana susun dengan rumah dan sebagainya untuk menimbulkan sudut pandangan yang menarik. Kita gunakan nisbah keemasan. Soalan 8, gambar raja di bawah menunjukkan satu karya catatan. Apa jenis warna yang digunakan? Ini tak ada warna, kita hanya ada dua warna sahaja. Jadi apakah jenis warna yang digunakan? A. Warna tertiar, B. Warna utama, C. Warna neutral ataupun D. Warna sekunder. Jawapan ialah C, iaitu warna neutral. Warna neutral adalah antara warna putih dan hitam. Okay, ini kita ialah warna neutral yang digunakan, diaplikasikan pada bunga ros. Soalan 9, pernyataan di bawah berkaitan dengan unsur seni, iaitu kesan permukaan sesuatu objek boleh dikesan secara tampak atau sentuhan. Apakah unsur seni tersebut? Jawapannya ialah D, jalinan. Okey, ada dua jalinan, satu jalinan sentuh, satu jalinan tampak. Jalinan sentuh ialah jalinan yang pada objek-objek di alam sekeliling seperti kulit durian, rambutan, tapak kasut dan sebagainya yang boleh kita sentuh. Lepas itu kita rasa ada kesan yang kesat ataupun licin pada permukaan objek tersebut. Tetapi jalinan tampak adalah jalinan yang tidak boleh disentuh tetapi boleh ditengok di dalam lukisan ataupun foto. Contohnya jalinan pada tembikar secara tampak atau sentuhan. Apa unsur seni tersebut? Okay. Jadi rupa, warna, bentuk atau jalinan. Jawapan ialah D, iaitu jalinan. Okey, tengok ini. Ini ialah urat daun ataupun kita kata sebagai jalinan. Okey, jalinan tampak sebab kita tak boleh sentuh. Dia hanya boleh lihat di dalam gambar ataupun lukisan sahaja. Jadi apa itu jalinan sebenarnya? Jalinan merupakan kesan. Ini ya, kesan-kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda seperti kesan pada permukaan kulit durian, daun, kulit rambutan dan sebagainya. Jalinan pada benda buatan manusia dan benda ciptaan Tuhan memberi kesan tampak yang berbeza.
beza. Contohnya kesan jalinan pada tapak kasut, tayar kereta, jam tangan, apalagi pada lantai, ada juga jalinan kan. Okey, itu ialah jalinan yang berbeza. Nombor 3, setiap objek yang berjalinan mempunyai fungsi dan nilai-nilai yang tersendiri. Contohnya kasut. Apa fungsi jalinan dia? Jalinan dia ialah untuk mencengkam supaya anda tidak tergelincir ataupun jatuh. Begitu juga dengan tayar kereta. Okey. Soalan nombor 10, gambar raja di bawah menunjukkan kraft tradisional anyaman. Bagaimanakah harmoni diaplikasikan dalam kraft tersebut? Sama ada A. Ulangan ruang, B. Ulangan motif, C. Ulangan bentuk, ataupun D. Ulangan garisan. Okay, jawapan ialah B. Kita tengok ini ada motif, motif, satu motif, dua motif, tiga motif, empat, lima. Kemudian motif ini diulang-ulang. Okay, motif ini diulang-ulang, maka dia akan timbul keharmonian. Saiz pun sama, saiz yang sama diulang-ulang. Okay, jadi anyaman kerarai ini ialah anyaman kerarai, ialah corak ataupun motif, okay, yang digunakan untuk anyaman. Okay, dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. Biasanya dua warna lah digunakan. Antara jenis kerarai ataupun motif anyaman ialah berunsur flora, tumbuh-tumbuhan, fauna, haiwan. Rupa geometri ini ialah rupa geometri ya. Okay, rupa geometri segi empat tepat. Ataupun rupa abstrak ataupun kerarai berasaskan tempat dan pencipta masing-masing. Soalan 11, dari gambar poster di bawah yang manakah menimbulkan kesan yang paling kontra? Kontra maksudnya sesuatu yang lain dari yang lain, bertentangan. Okey, A, B, C, D. Jawapan ialah A. Mengapa A? Kita tengok nota. Okey. Kontra wujud apabila satu dari unsur seni mempunyai ciri yang bertentangan di antara satu sama lain, iaitu mempunyai kaitan dengan fokus. Dia fokus. Okey, mempunyai ciri-ciri bertentangan, memberi penegasan dan tumpuan, mengelak kebosanan. Balik sini lagi, ini dia. Ini lain daripada yang lain. Okey. Jadi dia ini lebih dekat dengan mata dengan kita, dia lain daripada unsur lain, bertentangan dengan unsur lain. Jadi dia adalah dikatakan sebagai objek kontra dalam lukisan ini. Seterusnya, soalan 13. Apakah prinsip rekaan yang terdapat pada logo di bawah, bukan di bawah, di sebelah? Okey, kontra pertama, 2 harmoni, 3 imbangan dan 4 pergerakan. Tengok garisan ini, ada pergerakan ke tidak? Ni garisan, ada pergerakan ataupun statik. Okey. Jawapan ialah B, 1 dan 4. Okey, dia mempunyai unsur kontra. Kontra hitam dengan merah ini. Kontra, kemudian mempunyai pergerakan garisan yang yang nipis dan juga agak tajam, tebal. Ini seolah-olah dia bergerak. Ini pun sama. Okay. Biasanya ini ialah simbol apa? Simbol manusia yang bergerak lah. Okay. Jawapan ialah B. Asas seni reka mempunyai unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk, jalinan ruang dan warna. Prinsip rekaan mempunyai harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan. Tadi kita seorang yang kita jawab ialah berhubung kait dengan irama dan pergerakan. Okay, irama dan pergerakan. Apa maksud pergerakan? Iaitu keadaan yang bergetar, memancar, bergerak, berayun, berputar ataupun bergoyang. Irama pula wujud kesan daripada pengulangan unsur-unsur yang bergerak secara berulang.
Jenis-jenis irama iaitu irama rawak, objek diulangi tanpa susunan ataupun garisan beralun diulang sebagai irama aliran. Okay. Apa fungsi tertingkap fokus apabila menghasilkan karya di luar bangunan? Pertama, menentukan sudut perspektif, menentukan arah pencahayaan, C. mempercepatkan proses rakaran, D. memudahkan memilih objek yang menarik. Untuk menjawab soalan ini, pelajar mesti faham apa itu tertingkap fokus. Okay. Jawapan ialah D. memudahkan memilih objek yang menarik. Ini yang kita panggil sebagai tertingkap berfokus. Okay. Contohnya ini ada gambar 3 orang dengan bangunan-bangunan. Kita hanya mau fokus wajah 3 orang pelajar yang pemenang ni pertandingan melukis kereta Isuzu tu kan. Jadi kita gunakan tertingkap untuk fokus kepada 3 orang pelajar ini tersebut. Okay. Soalan 15, gambar raja di bawah menunjukkan corak pada seekor kuda. Dan apakah jenis irama yang terhasil? A. Irama biasa, B. Irama aliran, C. Irama rawak, ataupun irama progresif. Okay, jawapan ialah B. Irama aliran. Macam ini dia. Aliran, apabila garisan beralun diurang maka akan wujud irama aliran. Contohnya gunung ganang dan ombak menimbulkan irama aliran berulang-ulang ini. Soalan 17, bagaimanakah unsur kesatuan wujud dalam karya lukisan ini? Okey. Adakah susunan objek yang menimbulkan susunan objek ini menimbulkan ruang? Kesan dari unsur bentuk ton dan bayang, kesan dari unsur bentuk pokok. Okey. Ton ini ada ton, dan juga bayang pokok ini. Nombor D ialah gabungan pelbagai unsur menjadi satu tema. Bagaimana unsur kesatuan wujud dalam karya lukisan di bawah? Okey, katakan ini ialah tepi pantai. Tema ialah tepi pantai. Jadi unsur-unsur ada pokok kelapa, ada ini batu, ada sampan, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi ini semua sudah menjadi satu kesatuan. Jawapan ialah D. Gabungan pelbagai unsur menjadi satu tema. Pokok, batu, perahu, tumbuh-tumbuhan ini ialah unsur kepada satu tema tepi pantai. Okay? Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur dalam sesuatu kubahan. Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa. Soalan 18, apakah kubahan warna yang terhasil jika kita menggunakan warna yang bertentangan dalam roda warna? A. Warna sejuk, B. Warna panas, C. Warna sewarna, D. Warna penggenap. Okey, warna yang bertentangan. Okey, dalam roda warna. Okey, adakah warna sejuk bertentangan, warna panas, warna sewarna ataupun warna penggenap? Jadi kita tengok roda warna dululah. Jawapan ialah D, warna penggenap. Okey, tengok roda warna. Okey, merah bertentangan dengan hijau. Ini ialah biru bertentangan dengan jingga. Ungu bertentangan dengan warna kuning. Okay? Ini semua kita panggil sebagai warna penggenap. Soalan 19. Pilih di antara berikut yang dapat menunjukkan prinsip imbangan simetri. A, B, C atau D. Okay? Saya ingat waktu cikgu live kelas itu, cikgu ada ajar macam mana kamu nak menilai objek yang mempunyai imbangan simetri. Kalau buat garisan lurus di tengah-tengah ini, kalau kedua-dua belah itu sama ialah imbangan simetri. Okey. Adakah ini
seimbang. Kalau dibelah, jawapan ialah A paling tepat. Okay, ni garisan letak di tengah-tengah. Dua-dua ini sama, jadi ada imbangan simetri.